Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkesempatan hari ini untuk kita nak menjelaskan berkaitan dengan prinsip-prinsip asas Islam berkaitan dengan akhlak. Kita nak jelaskan berkaitan dengan prinsip-prinsip asas Islam, bab yang ke-9, akhlak Islam. Okey, bila kita lihat pada akhlak Islam ini merupakan nadi utama pembangunan manusia dan dimensi nilai dari syariat Islamiah. Berperanan membentuk jati diri manusia, tamadun umat Islam terbina dari asas akhlak. Bukan kuasa kebendaan semata-mata. Sebab apa? Sebab kita bila kita melihat bahawa Islam ini dia bukan materialistik. Islam tidak melihat kepada materialistik, iaitu kebendaan semata-mata. Islam melihat kepada keseluruhan aspek kerohanian, kebendaan, fizikal dan sebagainya. Jadi benda inilah menjadikan Islam ini berbeza dengan apa? Dengan agama yang lain yang mementingkan kita kata nilai-nilai manusiawi itu sendiri ataupun nilai insaniah itu sendiri. Kalau kita sebut di sini adalah nilai akhlak. Sebab akhlak inilah yang Nabi SAW didik kepada para sahabat ketika permulaan sahabat di zaman kita asrul nubuwah fi Makkah. Kita ada zaman Nabi ketika di Mekah Al-Mukarramah. Kemudiannya pula boleh sebut di sini perbezaan ketika etika, moral dan akhlak ni. Okey. Definisi akhlak, perkataan akhlak berasal daripada perkataan Arab al-khuluq yang bermaksud budi pekerti, tingkah laku dan juga tabiat. Menurut istilah, akhlak ialah sikap atau perangai murni yang telah sebati dengan diri seseorang, sama ada dalaman atau luaran. Ini dari sisi sudut istilahnya. Benda ni sebati. Bila sebut akhlak ni, tabiat manusia. Ini tabiat manusia. Akhlak dia tu tabiat dia. Jadi perangai huduh ni apa semua, itu tabiat dia macam tu. Tapi tabiat itu terdidik dengan apa? Dengan sikap manusia. Yang selalu kita kata, dia memang suka perangai macam tu. Dia suka jenis perangai macam tu. Tapi sebenarnya, tabiat ini, akhlak ini kita boleh didik dia. Kita boleh semai dia, kita boleh praktik dia, maka dia akan jadi sebagai tabiat manusia yang sempurna. Imam Al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang dan darinya terbentuklah perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pertimbangan fikiran terlebih dahulu. Ni kata Imam Ghazali kata apa? Itu satu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia. Kita fikirlah kalau macam tu, kata dia ni dia tak cakap huduh kat orang. Macam tu lah dia. Tak perlu nak fikir pula otak kata aku ni tak boleh cakap huduh, tak mau nak kena aku, dia kata ada. Imam Ghazali dia kata satu benda yang tabiat yang keluar dari diri dia. Kemudian yang pertama, akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada 3 benda. Kita akhlak dengan Allah, akhlak dengan manusia, akhlak dengan binatang yang lain. Disebut hablum minallah wa hablum minan nas. Okey, kita ada hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan sesama makhluk yang lain. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, mengakui mempercayai dan mengakui kedudukan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan rukun-rukunnya, melaksanakan tuntutannya, tidak syirik kepadanya. Ini disebut akhlak. Akhlak dengan Allah Ta'ala, kita beriman akan sifat Allah Ta'ala. Apa yang disuruh Allah Ta'ala, kita melaksanakan. Beribadah atau mengabdikan diri, tunduk, patuh. Okey. Tunduk, patuh. Patuh dan taat. Patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segala
Okey, jadi di sini disebut akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala beribadah atau mengabdikan diri, tunduk patuh taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud kita melaksanakan apa yang Allah Taala suruh, itu merupakan akhlak kita dengan Allah Taala. Kemudian sentiasa bertaubat kepada Allah apabila melakukan kesilapan dan dosa, lalu tersedar dan segera insaf dan bertaubat. Ini bila kita rasa salah, kita tahu kita buat benda ni salah. Kita berzina, kita minum arak, kita berjudi, kita buat benda yang Allah Ta'ala larang, maka itu adalah orang yang melakukan dosa. Bila orang melakukan dosa, maka dia akhlak dia apa? Dia rasa aku tak boleh macam ni. Aku kena minta keampunan pada Allah Ta'ala tu. Akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudiannya pula yang kedua adalah akhlak sesama manusia. Akhlak dengan sesama manusia ini, akhlak dengan Rasulullah, beriman dengan penuh yakin bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir yang menyampaikan risalah, amalkan sunnah, akhlak kepada dengan ibu bapa, berbakti kepada kedua ibu bapa. Seperti mana yang disiapkan oleh Sayyidina Luqman. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an yashkur li wa liwalidayka wa ilaykal masir. An yashkur li wa liwalidayka wa ilaykal masir. Yang pertama kata Sayyidina Luqman ini, dia kata apa? Banyak wasiat Sayyidina Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah, ya bunayya, yang di antaranya ya bunayya wasaina al-insana wa bil walidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini. Apa yang dinasihatkan oleh Sayyidina Luqman? Dia kata apa? Dia kata kamu hendaklah berbuat baik kepada kedua bapa kamu. Atas sebab apa? Sebab dia telah melahirkan kamu, mengandungkan kamu ala wahni wa fisaluhu fi amaini. Atas susahnya melahirkan kita, menjaga kita selama 2 tahun ni, maka dia kita kata apa? Kita kena buat akhlak dengan berbaik kepada kedua ibu bapa. Yang ketiganya akhlak dengan alam, haiwan ternakan, haiwan yang digunakan untuk membuat kerja, maka tidak boleh dianiayai, disakiti dan diberani mereka. Kemudian kalau disembelih untuk dimakan, hendak menggunakan dengan cara yang baik. Alam memakmurkan alam untuk kebaikan bersama, tidak boleh dirosakkan atau sehinggalah memudaratkan kehidupan manusia dan kehidupan yang lain. Okey, ini tiga akhlak. Hablum minallah, hablum minannas, dan kemudian hablum minal makhluk. Kita ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala, hubungan dengan manusia, hubungan dengan makhluk yang lain. Kemudian akhlak mahmudah dengan akhlak mazmumah. Dia mudahnya, bila kita sebut akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Kita sedekah, kita bercakap dengan baik, kalimatut thayyibah tu sedekah. Kita bercakap benda baik pun sedekah. Kemudian kita ni bila depan orang tua, kita hormat. Kemudian kita taat kepada bapa. Ini semua akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Akhlak mazmumah ni akhlak yang tak elok. Dan benda yang tak elok ni, bercakap kotor, benda yang cakap benda yang keji, ni kelak kata hang ni babi. Duk jenis gitu. Jenis kata orang apa? Dia ni kalau tak sebut benda tu tak boleh naik dulu. Jenis perangai macam tu. Tapi kita kata seronok kah? Dia kalau orang yang jangan duk cakap, dia tak seronok pasal benda tu kotor, duk sebut buat apa? Tetapi jenis orang yang mana dia tak biar, itu kita kata dia jenis tak biar, spontan dia kelak gitu. Tak dia sebut habis macam-macam. Blok dalam apa semua dia sebut habis. Kita pun nak menak rimah. Orang jenis gini kita nak rimah. Dia cakap benda kotor, kita bohong apa semua. Dia ni cakap je tipu lah. Cakap dia je tipu je. Tambah-tambah peniaga, dia suka menipu untuk mengeluarkan keuntungan dan sebagainya. Okey, syirik, fasik, murtad. Kemudiannya putus asa, dendam, fitnah, ada yang mencuri, kufur dan serakah, diskriminasi, ini macam-macam. Ini katakan sifat mazmumah. Pendidikan dan pergaulan, akhlak dapat dibina. Dengan apa? Kita mendidik. Kita bila kita mendidik ni, pendidikan ni dengan apa? Dengan kita berikan ilmu berkaitan kelebihan akhlak,
kelebihan bercakap dengan baik, kelebihan menjauhi perkara yang mungkar, kelebihan melaksanakan ibadah. Kelebihan ni kita mencerita dah melalui apa? Hadis-hadis Nabi SAW, melalui Al-Quran, melalui ijma' sahabat apa semua, ijma' ulama apa semua. Maka secara tidak langsung kita akan terkesan, bercakap tak apa, nak cakap elok kan kita dapat pahala. Tengok, sebab apa? Al-kalimatu thayyibatu sadaqah. Kita bercakap baik juga sedekah. Okey. Maka di situ kita kata apa? Dengan pendidikan ini sekurang-kurang terkesannya manusia. Dia kata, aku ni duk pergi dengar dah mengaji agama ni. Kata pimai sampai kita kata, Tok Guru boleh kenal tapi semayang pun tak buat. Kita cuba sekali tengok. Nah, nak buat semayang sebab apa? Banyak sangat kelebihan tersemayang akhlak. Bila disebut semayang itu sebab kita semayang tu dia bawakan apa yang solat dia di luar solat dia. Apa dia bawa? Dia bawa tak perintah Allah Ta'ala, dia bawa sujud kepada Allah Ta'ala, rukuk kepada Allah Ta'ala, rukuk kepada macam-macam. Apa yang dia laksanakan dengan agama, dia ajak kawan dia untuk beribadat sekali dengan dia. Okey? Kemudiannya pula nak beritahu kata apa? Dengan pendidikan. Yang keduanya adalah pergaulan dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Tabiat manusia adalah sentiasa dia terpengaruh. Kawan ni pun faktor juga. Kawan ni faktor sama-sama duduk sama. Maka kawan menjadi tempat utama dia untuk dia rujuk. Okey. Kemudian usahawan lah, uswah hasanah. Yang ni ikutan terbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak baginda dengan Allah SWT, kesungguhan dalam ibadah, kemudian akhlak baginda dengan sesama manusia, mengundi orang sakit, menghadiri upacara jenazah, akhlak baginda dengan yang alam, pendidikan ilmu dengan pendidikan umat Islam supaya tidak membuang air kecil dan lubang yang menyebabkan jin. Menurut Al-Ghazali, antara kaedah untuk mengenali kelemahan, kecacatan diri adalah dengan berguru. Dengan berguru, dengan sentiasa seseorang yang dapat melihat kecacatan diri dengan mata hatinya dan dapat mengesan penjiwa-penjiwa pesakit-pesakit yang tersembunyi dalam jiwa.